Insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nuqarribuna ilaika ya rabbil alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbil alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesi kita yang terakhir sebelum Ramadan. Ya, ya, dalam pembacaan kitab Muntaqa Ibnul Jarud, dan kita ada dua hadis lagi sahaja. Kita ada dua hadis lagi saja yang dalam bab berkenaan dengan sifat salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, wa bi isnadina ila Imam Ibnu Jarud rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdurrahman ya'ni ibn Mahdi an Zaidah ibn Qudamah an Asim ibn Kulayb annahu qala akhbarani abi anna Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu akhbarahu qala qultu لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى ثم قبض سنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد فرأيت الناس وعليهم جل الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من ها هنا وبياض خده من ها هنا. Ini adalah dua hadis terakhir kita sebelum berpindah kepada bab seterusnya, yaitu bab af'al jaizah fi salati wa ghairil jaizah. Ini ada dua hadis dan berbincang berkenaan dengan rukun-rukun terakhir di dalam salat. Ya, bincang berkenaan dengan rukun-rukun terakhir di dalam salat. Oke, hadis yang pertama, qala haddatsana Ishaq ibnu Mansur, Ishaq ibn Mansur Al-Kausaj. Dia adalah salah seorang ulama di Nasabur dan salah seorang perawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim pula. Beliau thiqah dan tak ada isu berkenaan dengan adalah dan dhabt ya. Beliau mengatakan haddatsana Abdurrahman yakni Ibn Mahdi. Abdurrahman Ibn Mahdi adalah ulama Basrah yang paling besar dalam hadis. Kita tak perlu berbincang berkenaan dengan kemasyhuran beliau dalam ilmu hadis. Nah, Abdurrahman Ibn Mahdi meriwayatkan daripada Zaidah Ibn Qudamah. Zaidah Ibn Qudamah adalah seorang ulama thiqah juga, tak ada isu berkenaan dengan adalah dhabt dia. An Asim Ibn Kulayb, Asim Ibn Kulayb ada sedikit permasalahan. Ada sedikit permasalahan daripada segi dhabt dia, dan menjadi satu kaedah yang pernah disebutkan oleh Yahya bin Ma'in bahwa kullu man kana ismuhu Asim fa fi dhabtihi say. Setiap orang yang ada setiap orang yang nama dia Asim, maka dhabt dia selalu bermasalah. Jadi ada semua yang namanya Asim lemah, itu kata Yahya bin Ma'in. Akan tapi
ini adalah kaedah aglabiah sajalah. Dia bukanlah menunjukkan satu kaedah betul-betul kuliah betul-betul. Akan tapi adalah beberapa perawi yang nama dia Asim tapi juga masih memiliki hafalan yang cukup dan tidak jatuh ke dalam dobat ke dalam darjat yang lemah. Walaupun Asim Ibnu Kulaib ada sedikit perbincangan berkenaan dengan dobat dia, akan tapi secara umum dia adalah saduq dan dia boleh diterima periwayatannya dalam hadis. Tonton sekejap ya, laptop saya kena di di charge nih sekejap nih. Oke. Asim bin Kulaib berkata, qala akhbarani Abi An-Nawail bin Hujr akhbarahu. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah hadis yang sangat masyhur lah dalam perbincangan berkenaan dengan bab salat nih. Hadis daripada Wa'il Ibn Hujr radhiyallahu anhu dan beliau bukan ahli Madinah. Beliau datang dari luar negeri daripada Madinah lalu datang ke Madinah untuk masuk Islam kemudian mengambil beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling masyhur adalah bagaimana hadis berkenaan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sengaja memang datang ke Madinah untuk mempelajari bagaimana hukum hakam salat lalu menyampaikannya kepada ahli keluarga dan juga kalangan ahli negeri beliau apabila balik. Nah, ini adalah hadis yang sangat masyhur dan beliau menceritakan qultu la anzuranna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Qal fa nazartu ilaihi qam fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata bi udhunayhi. Kita sudah bincang berkenaan dengan takbir. Jadi bagaimana detail yang disebutkan oleh Wa'il bin Hujr. Baginda berdiri, kemudian bertakbir, dan ketika takbir mengangkat tangan sampai lurus dengan telinga. Thumma wada'a kaffahul yumna ala zahri kaffihil yusra warrusghi wassa'id. Kemudian baginda meletakkan tapak tangan kanannya di atas zahir tapak tangan kirinya, warusqi wasa'id, dan juga di atas pergelangan tangannya. Nah, ini adalah riwayat yang bertepatan dengan kebanyakan riwayat. Kebanyakan riwayat yang daripada Wa'il bin Hujr, beliau menyebutkan bahwa Nabi hanya meletakkan tapak tangan kanannya di atas tapak tangan kirinya, lalu tidak menyebutkan meletakkan di atas dada ke atau di bawah dada. Ya tak? Ada satu riwayat daripada Wa'il bin Hujr juga, riwayat ini juga yang menyebutkan ala sadrihi, dan itu adalah riwayat daripada Mu'ammal ibnu Ismail sahaja. Beliau bersendirian meriwayatkan hadis ini daripada Wa'il bin Hujr dengan menyebutkan bahawa Nabi SAW meletakkan tapak tangannya di atas dada. Tetapi Mu'ammal bin Ismail walaupun tidak diterima terlalu tidak memiliki dobat yang terlalu tinggi untuk diterima tafarrud dia. Summa wada'a kafahul yumna summa raka'a farafa'a yadayhi mithlaha. Kemudian Nabi ruku dan mengangkat tangan juga seperti takbiratul ihram. Summa sajada faja'ala kaffaihi bihidha'i udhunayhi. Kemudian Nabi sujud, terus jam saja, selepas ruku terus sujud. Ini maksudnya bukan Nabi tak Nabi i'tidal, tapi dia tak sebutkan i'tidal tersebut, terus dia fokus kepada bagaimana sujud. Summa sajada faja'ala kaffaihi bihidha'i udhunayhi. Dia letakkan dua-dua tangannya sama seperti takbir. Dia ketika sujud, kedudukan tangan adalah sama seperti kedudukan tangan ketika takbir. Summa jalasa faftarasha rijlahul yusra wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhihi wa rukbatihil yusra. Kemudian Nabi duduk
faftarasha, dan Nabi duduk iftirash. Ini bincang tentang apa nih selepas sujud? Adakah duduk ni adalah duduk di antara dua sujud, ataukah ini duduk tasyahud? Nah, hadis ni tak sebutkan. Beliau hanya menyebutkan summa jalasa. Ini selepas sujud kan, summa sajada faja'ala kafaihi bihidai uzunai, summa jalasa faftarasha rijlahul yusra wa wada'a, faftarasha rijlahul yusra. Nabi kemudian iftirash, wa wada'a kafahul yusra ala fakhidhihi wa rukbatihil yusra. Kemudian Nabi letakkan tapak tangan kirinya di atas paha dan lututnya yang kiri. Wa wada'a hadda mirfaqihil yumna ala fakhidhihil yumna. Kemudian Nabi letakkan juga tapak tangan siku kanan, maksudnya sejajar dengan paha kanannya. Summa qabada sintaini min asabihi, kemudian Nabi menggenggam dua jarinya. Dua jari maksudnya adalah jari tengah, jari jari ibu jari dengan jari tengah. Contoh kan? Summa qabada sintaini min asabihi wa halaqa halqatan. Nabi buat menjadi satu halqah, menjadi satu bulatan. Summa rafa'a isba'ahu. Kemudian Nabi mengangkat jarinya, salah satu jarinya, maksudnya lah jari telunjuk. Jadi walaupun hadis ini tak menyebutkan duduk apa yang Nabi lakukan secara iftirash ni, akan tapi kita boleh bayang bahwa bahwa duduk yang dimaksud oleh Wa'il bin Hujr adalah duduk tasyahud. Betul tak? Sebab dia menyebutkan posisi tangan macam mana, dan ini adalah posisi tangan ketika tasyahud. Dan walaupun begitu tuan-tuan, ada setengah orang paham daripada hadis ni bahwa dia duduk yang disebutkan di sini adalah duduk di antara dua sujud juga. Duduk di antara dua sujud juga. Jadi dia berpandangan kalau kita duduk di antara dua sujud, maka bentuk kedudukan tangan pun macam itu juga. Yaitu kedudukan tangan ketika kita duduk di antara dua sujud, kita buat bulatan dan isyarat dengan jari juga. Dan ini adalah kefahaman yang silap. Anda ingat Syekh Albani sebut perkara itu dalam, kalau tak salah, di silsilah sahihah atau tamamul minnah. Ada setengah orang beliau katakan bahawa apabila duduk di antara dua sujud juga isyaratkan dengan tangan seperti itu, dan ini adalah silap sebab hadis Wa'il bin Hujr ni bincang berkenaan dengan tasyahud. Walaupun dia bincang lepas sujud, tapi duduk yang disebutkan lepas sujud ni adalah duduk tasyahud. Nah, fara'aituhu yuharrikuha yad'u. Kata Wa'il bin Hujr, kemudian saya melihat, ya summa rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u. Kemudian dia mengangkat jarinya, yaitu jari telunjuk ketika tasyahud, dan saya melihat baginda yuharrikuha, menggerakkannya, yad'u, sambil berdoa. Menggerakkannya sambil berdoa. Nah, kalimat yuharrikuha, kata Imam Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, beliau mengatakan laisa fi syai' minal akhbar yuharrikuha illa fi hadal khabar zaidah zakarahu. Tidak ada dalam semua hadis, terutamanya hadis riwayat daripada Asim ibn Kulaib an abihi an Wa'il yang menyebutkan kalimat yuharrikuha, melainkan Zaidah ibnu Qudamah sahaja. Jadi ini menunjukkan bahawa kalimat yuharrikuha ni kita kena perbincangkan secara lebih teliti. Ya. Jadi walaupun hadis ni secara umumnya diriwayatkan oleh ramai orang, dan anda telah sebutkan bahawa hadis Wa'il bin Hujr sangat masyhur berkenaan dengan sifat salat Nabi dan diterima oleh ramai fuqaha, bukan bermakna bahawa setiap kalimat yang ada dalam hadis ni adalah disepakati. Ada sebagiannya yang dipermasalahkan,
dan salah satunya adalah kalimat yuharrikuha yada'u. Apa yang dimaksud dengan yuharrikuha? Adakah dia isyarat sahaja? Adakah yang dimaksud dengan yuharrikuha menggerakkannya adalah maknanya mengisyaratkan saja, menunjuk dengan jari telunjuk? Tapi dalam hadis ini nampak berbeza kan? Sebab dia mengatakan summa rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha. Maknanya beza antara angkat jari telunjuk, memberi isyarat dengan jari telunjuk dengan menggerakkannya. Maknanya angkat kemudian gerakkan. Kemudian gerakkan. Maknanya ada gerakan, ada angkat isyarat dengan jari telunjuk, ada juga gerakan selepas itu. Dan gerakan tersebut seiring dengan yada'u. Dan kita telah sebutkan sebelum ini bahawa selepas tasyahud disunatkan kita berdoa, betul kan? Dan Ibnu Jarud sebutkan dua hadis yang menyebutkan menceritakan doa yang dibaca ketika tasyahud. Bermakna bahawa gerakan tu seiring dengan doa yang kita baca di dalam tasyahud. Doa Allah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih dajjal. Itu gerakan, sambil gerakan itulah kita sambil berdoa. Okey. Oleh karena kalimat yuharrikuha ini tak ada yang meriwayatkannya melainkan daripada Zaidah, maka kita kena beri sorotan kepada Zaidah ni. Adakah Zaidah boleh diterima tafarrudnya ataukah tidak? Adakah tambahannya boleh diterima sebagai ziyadah siqah ataukah tambahan tersebut kita hukumkan sebagai syaz sebab menyalahi riwayat lain yang lebih ramai, menyalahi riwayat lain yang lebih ramai yang meriwayatkan hadis ini juga daripada Asim bin Kulaib, akan tetapi tidak menyebutkan kalimat yuharrikuha. Nah, berkenaan dengan perkara ini, Imam Baihaqi menyebutkan ada sebuah hadis lain daripada Abdullah bin Zubair yang mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a la yuharrikuha. Jadi kalau Abdullah bin Zubair menyebutkan Nabi berdoa mengisyaratkan dengan jarinya tapi tidak menggerakkan. Kalau riwayat daripada Zaidah ini menggerakkan. Jadi ada dua pertembungan dalam perkara ini. Imam Baihaqi berkata fayahtamilu an yakuna al-muradu bitahrik al-isyaratu biha la takriru tahrikiha. Jadi kata Imam Baihaqi, kita jamaklah dua riwayat ni. Kemungkinan yang dimaksud dengan yuharrikuha yang disebutkan oleh Zaidah ni adalah sekedar isyarat saja. Bukan la takriru tahrikiha, bukan gerak-gerakkan. Fayakunu muwafiqan li riwayat Ibn Zubair, agar sama muwafaqah antara hadis ni dengan hadis Abdullah bin Zubair yang tidak menyebutkan menggerak-gerakkannya. Ini pandangan Imam Baihaqi lah. Dia coba untuk jamak antara hadis ni dengan hadis Abdullah bin Zubair, dan beliau berpandangan bahawa tahrik di sini bukan tahrik gerak-gerakan, akan tapi sekedar isyarat saja secara mutlak. Jadi angkat jari saja ketika berdoa. Nah, akan tapi perbincangan berkenaan dengan yuharrikuha ni semakin hebat pada hari ini. Dan kalau kita tengok Syekh Albani agak tegas dalam perkara ini. Beliau mengatakan bahawa antara hadis Abdullah bin Zubair yang disebutkan Baihaqi dengan hadis yang menyebutkan yuharrikuha oleh Zaidah bin Qudamah ni, kita kena tarjih, dia ambil pandangan tarjih lah, bukan jamak seperti yang disebutkan Baihaqi. Itu karena hadis Abdullah bin Zubair menurut beliau lemah. Jadi hadis Zaidah bin Qudamah sahih. Maka kita reject hadis Abdullah bin Zubair yang mengatakan la yuharrikuha, dan kita ambil kalimat hadis Zaidah bin Qudamah yang menyebutkan yuharrikuha. Ini pandangan Syekh Albani. Dan berkenaan dengan tafarrud periwayatan Zaidah bin Qudamah yang menambahkan kalimat yuharrikuha, kata Syekh Albani, faminal khata' al-jali
raddu tahrikil mazkuri fiha bitafarrudi Zaidah ibnu Qudamah bihi duna sairi ashabi Asim bin Kulaib. Jadi beliau mengatakan khata' jali, satu kesilapan jelas sekiranya kita menolak kalimat yuharrikuha hanya karena tafarrud Zaidah ibnu Qudamah saja yang meriwayatkan ucapan ini dan tidak disebutkan oleh semua murid-murid Asim ibnu Kulaib. Wa dzalika li amrayn. Al-awwalu annahum rawawul isyarah wa hiya la tunafi at-tahrik kama taqaddama wal akhar thiqatu zaidah wa syiddatu tasabbutihi fi riwayatihi an syuyukhi. Jadi kata Syekh Albani, ada dua sebab kenapa kita terima kalimat yuharrikuha yang disebutkan oleh zaidah. Yang pertama, semua riwayat-riwayat daripada Asim bin Kulaib, walaupun tidak menyebutkan yuharrikuha, tapi mereka menyebutkan isyarah. Isyarah maksudnya memberikan isyarat, mengangkat jari telunjuk ni. Dan perkara ni tidak bertentangan dengan tahrik. Justru Syekh Albani nampak di sini bahawa beliau berpandangan bahawa antara tahrik dengan isyarah tidak bertentangan. Yang ada adalah tambahan makna. Dan tambahan ini diterima sebab yang membawa tambahan ini adalah Zaidah. Dan Zaidah Ibnu Qudamah siqah. Dan syiddat tasabbut. Syadid tasabbut fi riwayatihi an syuyukhi. Dia sangat tasabbut apabila meriwayatkan hadis daripada guru-gurunya. Bahkan setiap kali mendengar sebuah hadis, beliau mendengarnya 3 kali lebih. Dan lain sebagainya. Nah ini antara hujah Syekh Albani yang kita boleh fahami bahawa beliau menerima ziyadah siqah karena ziyadah daripada zaidah sebab beliau adalah seorang perawi siqah. Macam mana pun ramai pengkaji hadis yang lain tidak berpandangan seperti itu. Antaranya adalah Syekh Ahmad Al-Ghumari dalam takhrij Hidayah fi takhrij Ahadisil Bidayah, dalam buku dia Al-Hidayah fi takhrij Ahadisil Bidayah. Jadi kita bincang hadis ni dari perspektif ulama hadis moden ya sekarang ni. Nah, menurut Ahmad Al-Ghumari, beliau mengatakan bahawa lafaz tahrik dhaif karena innama huwa min tasarrufir ruwat. Lianna aktsarahum dzakara fihi al-isyarah faqat duna tahrik. Jadi Syekh Ahmad Al-Ghumari mengatakan ini kemungkinan adalah tasarruf perawi. Maksudnya dia meriwayatkan hadis ni secara bil makna dan beliau faham bahawa Nabi mengangkat tangan lalu menggerak-gerakkannya. Padahal semua perawi-perawi yang lain tidak menyebutkan perkara tersebut. Justru beliau mereject perkara ini dan berpandangan bahawa tambahan yuharrikuha adalah lemah. Dan pandangan ini diambil oleh ramai juga ulama hadis yang lain dan Syekh Albani rad satu persatu sebenarnya. Jadi beliau dengar pandangan ini kemudian bagi komen berkenaan perkara ini. Dan antara yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Sahihah adalah beliau menyebutkan Syekh Ali Adil Mursyid, guru Syekh Ustaz Muhaimin kan? Adil Mursyid kenal Ustaz Muhaimin. Okey. Dia kata Syekh Albani pernah menulis satu perbahasan berkenaan dengan perkara ini dan beliau berkata Adil Mursyid ini adalah tilmiz Syekh Shu'aib Arnaud. Dan walaupun Adil Mursyid tidak menyebutkan bahawa perbahasan ini adalah perbahasan Syekh Shu'aib, akan tapi kata Syekh Albani kemungkinan Syekh Shu'aib yang mentalkin, yang mengimlakkan perbahasan itu kepada dia. Jadi bukan Syekh Adil yang tulis tapi Syekh Shu'aib Arnaud yang tulis. Dan antara Syekh Shu'aib dengan Syekh Albani ada hubungan yang kurang harmoni di akhir hayat mereka dan beliau memandang menurut dari ucapan Syekh Albani seolah-olah beliau berpandangan bahwa Syekh Shu'aib yang hendak rad kepada Syekh Albani ini.
akan tapi dia letak muridnya Adil Mursyid seolah apa namanya letak nama meletak nama anak muridnya. Dan bagaimanapun tetap, walaupun ada rad daripada Syekh Adil Mursyid, tetap Syekh Albani kekal berpandangan bahawa yuharrikuha adalah ziyadah siqah yang mesti diterima. Dan berikutnya lagi adalah satu buku yang dihasilkan oleh orang Yaman, bertajuk Al-Bisharah fi Syuzuz Tahrikil Usbu' fi Tasyahud wa Thubutil Isyarah. Ini adalah sebuah buku yang dihasilkan oleh murid Syekh Muqbil Hadi Al-Wadi'i di Yaman. Dan Syekh Muqbil sokong pandangan itu, yang berpandangan bahawa tahrik adalah, lafaz tahrik adalah syaz. Dan apabila Syekh Albani membaca buku ini, anda nampak macam pandangan beliau kepada penulis buku ini berbeza dengan pandangan beliau kepada Syekh Adil Mursyid. Sebab Syekh Adil murid Syekh Shu'aib, sedangkan penulis buku Al-Bisharah ini adalah murid Syekh Muqbil. Dan hubungan Syekh Albani dengan Syekh Muqbil agak baik. Jadi beliau agak puji kajian ni. Beliau mengatakanlah juhud zahir dan mudah-mudahan dapat pahala dan lain sebagainya. Jadi walaupun perkara yang rudud kepada Syekh Albani dalam perkara ini bukan hanya daripada kalangan yang berseberangan dengan Syekh Albani, akan tapi juga yang bersahaluan dengan Syekh Albani. Anyway, melihat kepada berbagai bahasan yang ditulis berkenaan dengan perkara ini, nampak betul bahawa hukum syuzuz kepada kalimat yuharrikuha adalah lebih kuat lah menurut anda lah, wallahu alam. Jadi walaupun Zaidah Ibn Qudamah seorang imam siqah, akan tapi tafarrud beliau dalam hadis ni perlu ditangani dengan lebih teliti. Dan secara umum tafarrud dalam tabaqah selepas tadwin, maka sebagian besarnya adalah menunjukkan silap. Sebagian besarnya adalah menunjukkan silap. Nah, ini yang menjadi penekanan para ulama, dan alhamdulillah dulu orang belum memberikan perhatian sangat berkenaan dengan tafarrud ni, akan tapi semakin banyak buhus dan rasail yang telah dihasilkan pada masa-masa belakangan sudah nampak awareness berkenaan dengan tafarrud ni. Dia bukan setakat bermudah kita mengatakan tafarrud siqah secara mutlak kita terima. Sebenarnya dalam tafarrud, dalam tabaqah selepas tadwin, kita boleh mengatakan bahawa setiap tafarrud tersebut sebagian besarnya adalah menunjukkan silap. Kita mesti menghukumkan dia sebagai khata', melainkan kalau ada qarinah yang menunjukkan bahawa dia adalah sahih. Jadi secara umumnya tafarrud seperti ini silap, melainkan kalau ada bukti dia sahih. Dan itu sebabnya, dan tidak cukup setakat hadis seorang perawi ni siqah saja tafarrud dia diterima. Okey, oleh kerana itu kebanyakan buhus dan perbincangan menunjukkan bahawa perkara ini lebih selari dengan manhaj ulama al-hadis menghukum tafarrud daripada Zaidah sebagai syuzuz. Dan itu juga selari dengan pandangan fuqaha. Kebanyakan fuqaha, apabila kita bincang berkenaan dengan hukum, kita melihat kebanyakan fuqaha tidak mengambil pandangan yang mengatakan kita mesti menggerak-gerakkan jari di dalam ketika bertasyahud. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Beliau berkata, as-sahih alladhi qata'a bihil jumhur annahu la yuharrikuha. Yang sahih dan jumhur telah tetapkan perkara ini bahawa kita tidak menggerakkan jari ketika tasyahud. Falau harrakaha kana makruhan. Sekiranya kita gerakkan, makruh hukumnya. Wala tabtulu salatuhu li'annahu amalun qalil. Tapi tak batal salat sebab itu amal qalil. Gerakan yang sedikit saja kan. Pandangan yang kedua, kata Imam Nawawi, wasari yahrumu tahrikuha. Pandangan kedua bahkan mengatakan haram menggerakkan jari ketika tasyahud.
fa in harrakaha batal salatu. Kalau digerakkan batal salatnya. Wa hadza syadzun dhaif. Tapi kata Imam Nawawi ini pandangan yang syadz dan dhaif. Wasalis, pandangan yang ketiga, yustahabbu tahrikuha, sunat menggerakkan. Jadi ada tiga hukum, ada tiga pandangan berkenaan dengan gerakan jari ketika tasyahud nih. Antara yang tidak menggerakkan tapi tidak menghukum batal. Yang kedua, mengharamkan dan menghukum batal. Dan yang ketiga adalah mensunatkan, menghukumkan sunat perkara tersebut. Dan pandangan yang menghukum sunat adalah pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan yundabu daiman tahrikus sababah tahrikan wasatan min awwali tasyahud ila akhirih. Disunatkan selalu kita menggerakkan jari telunjuk tapi dengan gerakan yang wasat. Jangan yang terlalu melampau, terlalu kuat. Jadi gerakan yang biasa-biasa saja, gerakan yang sikit-sikit saja. Gerakannya macam mana? Yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. La li jihati fauq wa tahat, bukan gerakan ke atas ke bawah. Bukan gerakan atas bawah, akan tapi kanan kiri. Ini adalah pandangan mazhab Maliki. Ini adalah pandangan mazhab Maliki. Dan dari segi perbincangan hukum, dari segi perbincangan hadis, anda tak nampak Imam Nawawi menghukum lemah riwayat Zaidah ni, yuharrikuha ni. Jadi walaupun jadi beliau seolah-olah berpandangan bahawa hadis ni sahih, akan tapi macam yang disebutkan oleh Imam Baihaqi, dia bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Zubair, lalu kita jamak dengan menjelaskan bahawa tahrik di sini maknanya adalah isyarah, sekedar isyarah, bukan menggerak-gerakkan. Okey, itu hadis yang pertama. Kita berlanjut kepada hadis yang terakhir. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur, dan sama seperti di atas, Al-Qausaj, seorang ulama besar di Naisabur. Qala akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi, sama juga, an Sufyan adalah Sufyan As-Sauri, an Abi Ishaq As-Sabi'i, nama beliau adalah Amr bin Abdullah Al-Hamdani Al-Kufi, imam siqah sahabat, an Abil Ahwas, daripada Abul Ahwas adalah Auf ibn Malik Al-Asja'i, seorang ulama Kufah siqah, an Abdullah, yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi, assalamu alaikum warahmatullah. Ini adalah hukum berkenaan dengan salam. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengucapkan salam ke sebelah kanan, assalamu alaikum warahmatullah. Wa an yasarihi, assalamu alaikum warahmatullah. Dan ke kiri pun mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Hatta yura bayadu khaddihi min hahuna, sampai ternampak putihnya pipi baginda Nabi di sebelah kanan, dan putih pipi Nabi SAW juga di sebelah kiri. Jadi ke kanan dan ke kiri nampak dari belakang bagaimana pipi Nabi, menunjukkan bahawa salam tu dilakukan secara sempurna. Kita menoleh ke kanan secara sempurna dan menoleh ke kiri secara sempurna, dan ucapan salam tu adalah assalamualaikum warahmatullah. Dari segi sanad kita tak ada isu yang kita boleh jumpai dalam hadis ni. Kesemuanya adalah a'immah, siqah, huffaz, dan yang jadi perbincangan kita adalah berkenaan dengan kandungan hadis ini sahaja. Hadis ini menunjukkan bahawa salam diperintahkan untuk kita laksanakan di akhir salat kita, dan menurut mazhab Syafi'i salam ni adalah fardu dan rukun, dan begitu juga pandangan jumhur, salam ni adalah fardu dan rukun di dalam salat. Dan hadis ni salah satunya menunjukkan perkara tersebut, dan pelbagai hadis-hadis yang lain, antaranya miftahus salah at-takbir wa ikhtitamuha as-salah at-taslim, dan lain sebagainya. Pelbagai hadis menunjukkan bahawa kita diperintahkan untuk menutup salat kita dengan salam.
Akan tapi dalam mazhab ini adalah pandangan Syafi'iyah dan jumhur ulama yang lain. Imam Abu Hanifah punya pandangan yang berbeza. Beliau mengatakan la yajibus salam wala huwa minas salah. Menurut beliau, salam ni bukan wajib dan bukan bagian daripada salat juga. Bal idza qa'ada qadrat tashahhudi thumma kharaja minas salati bima fiha min salamin aw kalamin aw hadasin aw qiyamin aw fi'lin aw ghairi dzalika ajza'ahu wa tammat salatuh. Jadi menurut Imam Abu Hanifah yang wajib dan rukun adalah duduk sekadar tasyahud. Duduk sekadar tasyahud. Sebelum ini kita bincangkan apa hukum tasyahud. Menurut beliau bukan fardu juga. Kan tapi yang fardu adalah duduk sekadar tasyahud. Lalu selepas tu kita keluar daripada solat, kita batalkan solat dengan apa saja boleh kita lakukan, sama ada dengan salam, dengan kalam, dengan ucapan bebas, ataupun batal, kentut misalkan selepas duduk tasyahud tu, atau kita berdiri atau buat apa saja perbuatan-perbuatan yang lain, yang penting niat memutuskan salat, maka salatnya dikira sebagai sempurna, sah salatnya. Maknanya selepas duduk tasyahud, duduk sekadar tasyahud, buatlah perkara yang lain dan yang membatalkan salat, maka salatlah sempurna. Ini pandangan Abu Hanifah yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Jadi kita boleh nampak di sini bahwa seolah-olah salam tidak wajib dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Akan tapi kalau kita rujuk kepada tokoh Hanafi sendiri, dan Ana lebih suka kita merujuk kepada Syekh Dr. Nurdin Eter, sebab beliau Hanafi. Kita nampak perbezaan antara yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dengan yang dinukilkan oleh tokoh Hanafi sendiri. Kata Syekh Eter, mazhab Hanafi adalah inna qat'as salati bima yaqta'uha rukun. Ya, jadi dalam mazhab Hanafi yang rukun adalah memutuskan salat. Jadi yang rukun adalah memutuskan salat. Wa ja'lu dzalika bilafzis salam wajib. Akan tapi memutuskan salat dengan salam hukumnya wajib. Jadi mazhab Hanafi dia bezakan antara rukun, fardu dengan wajib. Fardu berbeza dengan wajib. Yang fardu, yang rukun adalah kita putuskan salat. Itu rukun. Akan tapi memutuskan salat tersebut dengan salam hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maknanya betul lah seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa yang penting rukun adalah putuskan solat. Dan memutuskan solat boleh dilakukan dengan pelbagai cara, sama ada dengan bercakap. Jadi lepas kita duduk tasyahud, kita cakap ke sebelah kanan kepada kawan kita, apa kabar? Dah selesai solat tu. Sudah cukup lah. Jadi yang rukun adalah memutuskan solat. Tapi dan memutuskan solat ni boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Dengan ucapan bahkan dengan hadas pun dikira sebagai memutuskan solat. Akan tapi memutuskan solat tersebut dengan salam hukumnya adalah wajib. Maknanya tetap salam tu juga adalah diperintahkan untuk kita gunakan sebagai cara untuk memutuskan salat. Nah, ini agak agak tricky sikit kan. Kita kadang karena mazhab Hanafi ini sering kali disalahfahami oleh ramai orang, sehingga kita perlu berhati-hati setiap kali menukil mazhab Hanafi. Kadang apa yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan mazhab Hanafi, nanti ulama mazhab Hanafi sendiri katakan kami tak cakap macam tu. Berbeza dengan apa yang mereka sebutkan. Okey. Jadi menurut Dr. Eter, mazhab Hanafi memang menetapkan bahawa yang rukun adalah memutuskan salat, akan tetapi memutuskannya dengan salam hukumnya adalah wajib. Waqil innahu sunnah. Ada pandangan lagi dalam mazhab Hanafi yang mengatakan sunat dengan salam. Tapi yang muktamad dalam mazhab Hanafi adalah hukumnya wajib. Sebab hadis-hadis yang menyebutkan salam ni cukup banyak. Dan dalam mazhab Hanafi mereka
bezakan antara fardu dengan wajib, sebab fardu mesti sabit dengan dalil yang mutawatir, sedangkan dalil-dalil yang ahad mereka terima juga, tetapkan juga, akan tapi hukumnya adalah tidak seperti fardu, yaitu wajib sahaja. Nah, berkenaan dengan perkara ini, Syekh Aitar menukil daripada mengkritik As-San'ani dalam syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan wa nasaba As-San'ani al-qawla bisunniyatit taslim ilal Hanafiyyah wa mazhabul Hanafiyyah huwal wujub kama dzakarna. Jadi beliau kritik San'ani yang mengatakan bahwa mazhab Hanafi berpandangan salam hukumnya sunat. Kata Dr. Aitar, tak betul, sebab mazhab Hanafi menetapkan hukumnya wajib, bukan sunat. Ini yang perlu kita berhati-hati, terutamanya apabila kita menetapkan mazhab Hanafi yang kita ambil daripada kutub khilaf, ya. Kutubul khilaf macam San'ani ke, Syaukani ke, kadang menukil daripada mazhab tertentu tidak berapa accurate, ya, tidak berapa tepat dalam menggambarkan mazhab-mazhab tertentu. Justru sebaiknya adalah kita merujuk semula kepada kitab-kitab mazhab mereka masing-masing. Paling kurang pun pergi ke kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Dr. Wahbah Zuhaili. Sebab Dr. Wahbah dia nukil daripada kitab-kitab mazhab dengan lafaznya sendiri-sendiri. Jadi Anda lebih suka untuk kita kembali ke buku-buku tersebut. Anyway, kesimpulannya adalah tak ada khilaf berkenaan dengan perkara ini lafzi saja antara jumhur yang mengatakan dia rukun dengan mazhab Hanafi yang berpandangan bahwa dia wajib. Yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud menunjukkan bahwa salam 2 kali. Betul tak? Karena Nabi SAW yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, maknanya adalah salam 2 kali. Dan apakah pandangan para fuqaha dalam perkara ini? Ada perbezaan pandangan. Jumhur fuqaha termasuk Hanafiyah dan Hanbaliyah berkata bahwa salam memang 2 kali. Salam mesti 2 kali. Sebagaimana dalam Abdullah bin Mas'ud, akan tapi mazhab Syafi'i berpandangan yang wajib 1 kali, 2 kali adalah sunat. Jadi yang pertama adalah wajib, ya, yang 2 kali adalah hukumnya sunat. Imam Ibnul Munzir bahkan menukil ijma', mengatakan ajma'al ulama ala anna salata man iqtasara ala taslimatin wahidah jaizah. Jadi ijma' ulama bahwa siapa yang salam 1 kali saja dikira sebagai sah salatnya. Oke. Masalah berikutnya adalah lafaz salam. Hadis ini menunjukkan Assalamualaikum warahmatullah. Betul tak? Menurut mazhab Syafi'i, ini adalah sighah yang paling sempurna. Yaitu menyebutkan Assalamualaikum warahmatullah, ini akmalus salam. Yang paling kurang, paling sikit, minimal yang boleh diterima adalah Assalamualaikum sahaja. Assalamualaikum ini adalah bacaan minimal. Yang paling sempurna Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi mana yang kita baca sah salat kita. Akan tapi kalau nak sempurna adalah kita baca sampai Assalamualaikum warahmatullah. Soalan, adakah ada sebutan wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kita perlu tambahkan wabarakatuh? Nah, berkenaan dengan wabarakatuh ini tuan-tuan, semua hadis dari pelbagai sahabat Nabi, jadi selain Abdullah bin Mas'ud, hadis-hadis lain daripada pelbagai sahabat Nabi tak ada yang sebutkan wabarakatuh. Dan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ini sendiri juga tidak menyebutkan wabarakatuh. Akan tapi ada satu riwayat dalam hadis ni yang membawa tambahan wabarakatuh. Jadi macam ini case yuharrikuha jugalah. Ada satu perawi yang menambahkan satu kalimat,
yang tidak disebutkan oleh perawi-perawi yang lain. Akan tapi dalam kes wabarakatuh ni, dia tidak berlaku tafarrud. Bukan satu orang yang membawa kalimat wabarakatuh ni, akan tapi beberapa orang. Itu sebabnya perbincangan berkenaan dengan wabarakatuh mirip dengan yuharrikuha, akan tapi khilaf dia lebih kuat. Dan sebagaimana biasa kita akan rujuk, sebagaimana biasa kita akan nampak ada beberapa, ada dua kumpulan paling kurang dalam perkara ini. Satu kumpulan menetapkan kalimat wabarakatuh dan menerima dia sebagai ziyadah siqah, dan satu kumpulan lain reject dia sebagai ziyadah yang syazah. Jadi macam yuharrikuha juga, sama ada tambahan ni kita terima sebagai ziyadah siqah, ataukah tambahan ni kita reject sebagai tambahan yang syaz. Nah, antara orang atau kumpulan yang menerima kalimat wabarakatuh ni adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi. Dalam Majmu' beliau berkata, lam ajidhu, kalimat wabarakatuh, lam ajidhu fi syai'in minal ahadis illa fi hadisin rawahu Abu Dawud an Wa'il ibn Hujr anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Imam Nawawi, ada tambahan ni tidak dijumpai dari semua hadis yang bincang berkenaan dengan solat Nabi, akan tapi hanya dalam satu periwayatan dalam hadis Wa'il bin Hujur. Jadi Wa'il bin Hujur ada satu riwayat yang menyebutkan perkara ini. Kebanyakan riwayat daripada Wa'il pun tak ada sebutan ni. Tapi ada satu periwayatan saja. Jadi satu perawi yang meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujur menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadhihi ziyadah nasabah at-Tabarani ila Musa ibn Qais al-Hadrami. Jadi kata Imam Tabarani, yang menambahkan kalimat ni hanya Musa bin Qais al-Hadrami. Siapa Musa bin Qais al-Hadrami? Siqah juga tuan-tuan. Walaupun ada masalah sikit berkenaan dengan akidah dia, akidah Rafid atau Syiah, akan tapi secara periwayatan dia dikira sebagai siqah. Macam Zaidah bin Qudamah juga. Jadi dia siqah dalam perkara ni. Akan tapi adakah kita terima atau tak? Menurut pandangan Imam Nawawi, beliau mengatakan hadzal hadis isnaduhu sahih. Imam Nawawi menerima tambahan ni. Dan untuk makluman tuan-tuan, Imam Nawawi dia punya satu kaedah yang cukup longgar berkenaan dengan ziyadah siqah. Dan ini masyhur disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan pandangan Imam Nawawi yang menerima ziyadah siqah secara mutlak. Jadi perkara ini disebutkan dalam kitab dia Irsyadul Haqa'iq dan juga pelbagai buku-buku beliau yang lain, termasuk dalam syarah Muhazzab atau Majmu'. Beliau nampak, beliau mengamalkan kaedah bahawa setiap ziyadah daripada siqah kita kena terima. Itu sebabnya Imam Nawawi menghukum kalimat wabarakatuhu dalam hadis ini juga sebagai isnad sahih dan diterima. Pandangan ni tuan-tuan disepakati juga oleh ulama moden kita. Syekh Albani pun terima macam ni. Jadi Syekh Albani menerima ziyadah wabarakatuh. Dr. Nuruddin Etter pun terima kalimat wabarakatuh ni. Jadi walaupun beliau bermazhab Hanafi dan mazhab Hanafi tidak menambahkan wabarakatuh, jumhur ulama fuqaha bahkan tak sebutkan wabarakatuh, akan tapi Dr. Etter mengatakan ziyadah ni adalah ziyadah yang daripada ziyadah siqah yang mesti diterima. Beliau sebut dalam I'lamul Anam, wahia ziyadatun tafarrada biha hadis Wa'il wa riwayatun an Ibn Mas'ud. Walam tasbut fi ahadis sahabatil akharin wa 15 sahabiyan. Jadi kata Dr. Etter, lebih 15 orang sahabat meriwayatkan, menyebutkan hadis berkenaan dengan sifat salat Nabi, tak sebut wabarakatuh. Tapi ada ziyadah ni dalam hadis Wa'il ibn Hujur tadi yang kita sebutkan, juga hadis Ibnu Mas'ud yang tengah kita bincang ni. Hadis Ibnu Mas'ud
Kebanyakannya tak sebut wabarakatuh, tapi ada beberapa periwayatan yang menambahkan wabarakatuh. Nah, apa pandangan Dr. Aiter? Walakinnaha sahhat. Kata beliau, sahih ziyadah ni. Fala mani'a minal qawli bistihbabiha ahyanan. Justru tak masalah kalau kita mengatakan hukumnya adalah sunat, menyebutkan wabarakatuhu, tapi ahyanan. Kadang-kadang lah. Janganlah setiap solat kita sebutkan wabarakatuh, tapi kadang-kadang kita boleh sebut. Jadi istihbab ahyanan, bukan istihbab secara mutlak. Nah, dalam perkara ini maknanya Dr. Aiter terima ziyadah wabarakatuh, Syekh Albani terima ziyadah wabarakatuh, dan beberapa orang yang lain Anda tak ingat, akan tapi ini mewakili aliran-aliran hadis pada zaman ini. Nah, perkara ini tuan-tuan dinikos panjang oleh Syekh Hamzah Malebari. Dalam buku dia bertajuk Al-Muwazanah. Kitab Muwazanah antara manhaj mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam ta'lil hadis. Nah, dia sebutkan dalam muka surat 257 satu perbahasan yang memang sengaja beliau ambil, dijadikan sebagai case study bagaimana mutaqaddimin berbeza dengan mutaakhirin dalam menta'lil hadis. Mutaakhirin kita boleh nampak daripada Imam Nawawi, muasirin kita boleh nampak daripada Dr. Aiter dan Syekh Albani, semua terima ziyadah wa barakatuh. Tapi kata Syekh Hamzah Malebari, kalau kita apply manhaj mutaqaddimin yang sangat teliti dalam menilai ilal dalam hadis, kita akan nampak bahawa ziyadah ni adalah ziyadah yang syazah, ziyadah yang dhaif. Kenapa? Sebab bayangkan tuan-tuan, belasan orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis sifat salat Nabi, tak ada satu pun yang sebut perkara ni. Bahkan hadis Wa'il Ibn Hujur sendiri tak sebut. Ada satu kalimat satu riwayat yang menyebutkan daripada Wa'il Ibn Hujur, tentulah riwayat ni adalah riwayat yang menyalahi riwayat lain yang lebih masyhur daripada Wa'il Ibn Hujur. Begitu juga riwayat Abdullah bin Mas'ud ni. Riwayat yang masyhur daripada Abdullah bin Mas'ud tak sebut. Tapi ada beberapa riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud yang menyebutkan perkara ini. Justru ziyadah ni menyalahi pelbagai hadis dan juga menyalahi pelbagai perawi yang meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Mas'ud itu sendiri. Jadi kesimpulan Syekh Hamzah Malebari ini adalah perkara yang menunjukkan bahawa wabarakatuhu adalah ziyadah syazah, justru tidak disahihkan, dan berdasarkan pandangan tersebut, ucapan wabarakatuhu tidak sunat untuk disebutkan di dalam salat. Dan ini adalah pandangan jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha memang macam tu. Dan mengapa fuqaha tidak terima wabarakatuhu adalah karena ziyadah tersebut adalah ziyadah yang syazah. Nah, okey. Dan dengan demikian tuan-tuan, anda rasa dah habis hadis berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada perjumpaan berikutnya kita akan berbincang berkenaan dengan bab yang baru insyaallah. Akan tapi kemungkinan kita akan tawakuf dulu kelas kita hingga lepas raya. Jadi bulan puasa ni kita fokus ke Al-Quran lah, konon Ustaz Arif. Biasanya kita berhentikan kelas, kita cakap kita nak baca Quran. Lepas tu tak baca Quran pun. Saja je kita nak ikut salaf soleh, berhentikan semua aktiviti dakwah dan belajar, fokus pada Quran. Yang pertama betul lah kita berhentikan semua, tapi fokus Quran tak buat juga. Anyway, kita coba niat, yang penting dapat pahala niat lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, bagi siapa yang ingin tambahkan perbincangan kita pada pagi hari ini, silakan. Ada siapa? Ya, Ustaz Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya berkenaan dengan hadis Wa'il bin Hujur tadi. Kan Ustaz kata summa rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u. Yuharrikuha itu syaf kan?
Adakah syaz tu dia sampai ke hujung hadis? Summa ji'tu ba'da dhalika fi zamanin fihi bar fara'aitu an-nasu 'alaihim jullu thiyab tuharriku aydiyahum min tahti thiyab. Okey. Yang jadi perbincangan para ulama yuharrikuha sahaja. Sedangkan baqiyatul hadis dia tidak bermasalah dan tidak menimbulkan masalah pun. Sebab kita melihat bahwa beliau tidak menyebutkan yuharriku jari, akan tapi tuharriku aydiyahum min tahti siyab, maknanya adalah mungkin yang beliau maksudkan menggerakkan tangan mereka ketika takbiratul ihram, angkat tangan, betul tak? Ketika ruku angkat tangan, dan ini ya, maksudnya adalah gerak-gerak tangan dalam takbir intiqal, bukan yuharrikuha jari yang kita bincangkan tadi. Ya tak, sebab beliau menyebutkan tuharriku aydiyahum, aidi bukan jari yang beliau sebutkan. Justru tak ada isu berkenaan dengan apa namanya para phrase yang terakhir nih. Wallahu alam. Okey. Ustaz Arif. Assalamualaikum Doktor. Salam ya. Nak tanya kaitan mazhab Maliki yang dikatakan ketika qiyam irsal tak letak tangan di dada ataupun di pusat dan sebagainya. Macam mana ta'amul dengan hadis ni? Wa'il bin Hujr. Betul. Ini isu panjang sebenarnya. Pernah jadi polemik antara Syekh Ahmad Al-Ghumari dengan Malikiyah di zaman dia. Jadi apa namanya mazhab Maliki begitu apa istilah kita takutnya sebenarnya fanatik berkenaan dengan mazhab, sebab mazhab mereka mu'tamad adalah memang irsal. Dia tak sebut, tak letak tangan, dan semua hadis-hadis yang menyebutkan letak tangan kanan ke tangan kiri mereka sama ada reject atau karena bertentangan dengan amal Ahlul Madinah ataupun mereka apa namanya takwil. Tapi yang paling penting adalah karena bertentangan dengan amal Ahl Madinah, dan itu cukup bagi mereka untuk mereject hadis-hadis ahad menurut mereka kan. Dan ini yang kemudian berlaku polemik antara Syekh Ahmad Al-Ghumari yang menyebutkan hadis perkara ini sangat banyak. Kenapa awak tolak hanya karena berpandangan, hanya karena menyalahi mazhab. Dan ada satu buku yang beliau tulis tentang perkara ini, khas berkenaan dengan rod irsal. Sebab Syekh Ahmad Al-Ghumari di Maghribi, dan di Maghribi kuat mazhab Maliki kan, terlalu kuat mazhab Maliki di sana. Dan ada satu buku dia apa tajuk dia lupa pula, ada di simpanan ana nih. Jadi bincang berkenaan dengan hadis-hadis. Beliau sebutkan semua hadis-hadis yang menyebutkan letak tangan di atas apa namanya letak tangan di atas, kanan di atas tangan kiri. Dan kita boleh nampak di sini bahwa tak ada kalau dari segi aspek hadis lah, tentu hadis yang menyebutkan perkara ini terlalu banyak untuk dinafikan, dan tak ada alasan yang kuat daripada mazhab Maliki melainkan amal Al-Madinah. Dari segi ayat hadis-hadis yang lain tak ada hadis yang mu'arid dalam perkara ini. Wallahu alam. Lagi? Doktor, kalau boleh nak tanya lagi soalan. Dalam lafaz sujud kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi sebahagian mempolemikkan tambahan wa bihamdih itu. Adakah dia sama isu dia dengan wa barakatuh dengan yuharrikuha ni juga? Ya, isu berkenaan dengan perkara ini apa namanya ya ada tambahan macam tu juga, mungkin lah, anda belum pastikan sangat, tapi kalimat wa bihamdi sebenarnya bacaan dalam ruku Nabi terima apabila turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, ya kan, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, buat tu di dalam sujud. Sabbihisma rabbikal a'la, baca tu dalam sujud. So, ayat itu sendiri mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau kita baca menjadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada ke tak? Dari mana kita boleh dapat? Betul tak? Nah, dari segi kalimat ayat Al-Quran pun tak sebutkan,
Dan apa namanya, dari segi hadis ane tak belum tengok lagi lah dalam perkara ini. Adakah betul Nabi sebut tu secara lafaz wa bihamdika atau tak? Dari yang ane ingat cuma Nabi hanya suruh kita untuk membaca ij'aluha fi sujudikum, buat di dalam sujud ayat Sabbihismani, dan ayat tersebut tak sebutkan wa bihamdi. Wallahu alam. Ada lagi? Oke. Alhamdulillah kita berjaya menutup bulan Sya'ban ni dengan baca hadis. InsyaAllah kita boleh berjumpa semula lah lepas ni. Ustaz Arif, Raya nanti jemput ke rumah tak? Jemput semua datang ke Kuala Kangsar. Okey. Nanti kita boleh jumpa insyaAllah. Okey, InsyaAllah. kita berjumpa semula insyaAllah pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan dokter.